cuma ada dalam masjid. Luar-luar masjid, pilih-pilih tu bukan air Zam-Zam. Itu air biasa. Kan? Dan ada seronok. Oh, orang lain tak ambil ni. Kan kita seronok. Tak, memang bukan air Zam-Zam pun. Maksud saya, kalau nak minum air Zam-Zam puas-puas, selain daripada minum dalam masjid, masuk dalam pen Daud, beli air Zam-Zam 5 liter. Harga dia RM5.8. Duit kita lebih kurang dalam RM8 je. Air Zam-Zam 5 liter tu, bawa lah orang muda ni ramai. Bawa lah. Minumlah air Zam-Zam banyak-banyak dalam bilik. Kalau boleh, saya sarankan. Kalau boleh, bagi ada dalam bilik. Bagi ada dalam bilik. Pasal kat mana lagi kita nak minum air Zam-Zam puas-puas? Takkanlah nak minum di masjid je. Itu kalau masa kita berada di masjid. Jadi nak minum air teh, bacuk dengan air Zam-Zam, tak ada masalah. Makan Maggi air Zam-Zam, tak apa. Bagi banyak minum air Zam-Zam, ma'u Zam-Zam syifa, Nabi kita bersabda. Tapi dengan syarat sebelum minum kena niat. Walaupun sikit niat. Al-Manaqah. So Al-Manaqah tu pasar kurma, jual barang-barang semua hak zaman Nabi kita punya. Masa Nabi kita hidup tu. Dan orang-orang yang mai daripada macam kita lah, orang Malaysia mai nak beli barang. Orang daripada Palestin, Syria, mana-mana halal tu mai untuk nak beli barang. Nabi kita bersabda, ma baina baiti wa minbari raudhatun min riyadil jannah. Di antara rumah Nabi kita dengan mimbar Nabi kita, tempat Nabi kita baca khutbah itu adalah raudhah, salah satu daripada taman-taman syurga. Sekejap kita akan tengok gambar sana lah. Kemudian tuan-tuan sekalian, ini adalah makam Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah makam Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Orang yang masuk melalui pintu Babus Salam, masuk sini, masuk melalui pintu Babus Salam, kita akan lalu ukur makam, pemandangan makam begini sebelah kiri kita. Macam ni kita lalu sebelah kanan. Bukan, sebelah kiri kita lalu macam ni. Jadi kita masuk pintu tu, kita mai daripada arah sana. Jalan kaki. Kubur Nabi kita berada sebelah kiri. Kerana apa? Kerana sebelah kanan kita kiblat. Jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dikebumikan di dalam kawasan rumah baginda yang mulia. Dalam ni ada 4 liang. Ada 3 orang tapi 4 liang. Yang pertama sekali Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Di sebelah bahu Nabi kita adanya kubur Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Apa hubungan Nabi kita dengan Sayyidina Abu Bakar? Bapa mertua. Sahabat memang. Bapa mertua Nabi Sayyidina Abu Bakar Siddiq, bapa mertua kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita kahwin dengan siapa? Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, masa Aisyah kecil lagi. Kemudian tuan-tuan, ini adalah semua ni makam Nabi kita. Ini adalah dia buat besar sekali wajah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita orang lelaki yang menghadap kubur Nabi kita ini, macam Tuan Haji menghadap kubur Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kita menghadap face to face. Face to face, Nabi kita dibaringkan gitu, dadanya menghadap. Dia buat tanda beginilah. Jadi tuan-tuan, semasa kita orang lelaki lah. Semasa kita orang lelaki ziarah kubur Nabi, jangan ziarah begitu. Bagi salam macam tu, jangan. Ziarah menghadap. Kalau kita jumpa dunia yang maha mulia Tuan Agong, takkan macam tu ya. Ini apatah lagi Sayyidul Alamin wa Khairul Bariyah. Sebaik-baik makhluk, penghulu segala makhluk. Dan ini Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhum ajma'in. Sayyidina Umar di bahagian bawah sikit, bahagian pinggang ataupun bahagian bahu pinggang ke bawah sikit. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. 3 kubur, 3 makam, 3 jenazah, tapi ada 4 liang. Liang yang keempat di belakang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dah ada siap-siap tapi belum digadilah. Dah ada tempat siap-siap untuk siapa? Untuk Nabi Allah Isa alaihissalam. Sekarang Nabi Isa ada di langit yang kedua. Ada 4 orang Nabi masih hidup, jasad dan roh. Hidup roh tu memang tak nafi lah. Hidup jasad dan roh macam kita. 4 orang Nabi masih hidup. 2 di langit, 2 di bumi. 2 di langit, Nabi Allah Idris dan Nabi Allah Isa alaihissalam. Ada cerita. 2 di bumi, Nabi Allah Khadir. Kita sebut Khadir. Yang tepat Khadir. Kha fathah dari atas. Khadir. Yang kedua Nabi Ilyas. Sebutlah kita Akhiratul Najin. Tuan-tuan sekalian, apabila Nabi Isa wafat, apabila Nabi Isa turun daripada langit kedua membunuh Dajjal, baginda akan berkahwin dengan umat Nabi kita SAW dan beliau akan menjadi pemimpin dunia pada masa itu selama 40 tahun. Dan kemudian apabila baginda wafat akan dikebumikan di belakang Nabi kita. Maknanya kubur Nabi kita itu akan dibuka sekali lagi di akhir zaman. Setelah 1400 tahun mungkin, tak tahulah buat bila. Tapi daripada Nabi Isa wafat tu nak sampai ke kiamat tu 200 tahun dah lah, lama lagi.
Maknanya kita ni tak akan sampai kiamat lah. Okey, Imam hari kawasan tapak dia tu tapak mimbar asai Nabi kita dulu. Bukan macam tu lah. Nabi kita pakai pelepah tamar. Nabi kita bersabda, di antara rumahku dan mimbar, ma baina baiti wa minbari raudhatun min riyadil jannah. Salah satu taman daripada taman-taman syurga. Sebelum saya cerita hak raudah, saya nak cerita kelebihan raudah. Kenapa kita begitu nak masuk dalam raudah? Kerana kata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani Al-Hafiz, dia kata pada pendapat dia syarah kepada Sahih Bukhari, nama dia Fathul Bari. Dia kata kelebihan raudah ini, Allah Ta'ala memustajabkan doa bagi siapa yang berdoa dalam raudah, seperti mana Allah memustajabkan doa ahli syurga. Yang kedua, raudah itu sendiri adalah taman-taman syurga. Apabila berlakunya kiamat nanti, antara taman dalam dunia ni yang akan diangkat duduk dalam syurga, taman tu, raudah kita ni akan diangkat duduk dalam syurga adalah raudah Masjid Nabawi. Maknanya kita yang mendapat masuk dalam raudah ni, separuh kaki dah duduk dalam syurga. Syurga betul tu. Bukan syurga taman-taman ilmu, tak, syurga betul, syurga sana. Kan? Dan banyaklah lain-lain kisah berkenaan dengan kelebihan-kelebihan raudhatun min riyadil jannah. Cuma apabila kita orang lelaki begitu pulun nak masuk dalam raudah, jangan kita lupa kelebihan-kelebihan berada di saf yang paling depan. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, mudah-mudahan Allah mengampunkan dosa-dosa dan memberikan rahmat kepada siapa yang duduk di saf pertama. Nabi kita doa 3 kali. Saf kedua 2 kali. Saf ketiga sekali je Nabi kita doakan. Kita nak kejar dalam raudah, tapi saf-saf ke depan, walaupun kita tak dapat saf pertama, tapi jangan kita tinggalkan saf ke depan. Kadang kita malas pasal dah letak slipper kalau dah letak tu tolak. Makruh sebenarnya kita menolak, kita tawarkan kepada orang lain dalam hal kebaikan. Makruh. Allah Ta'ala sebut fastabiqul khairat wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Ulama kata makruh kita tak apa, jalan dulu. Bukan tawaduk, bukan rendah diri, makruh dalam mazhab kita. Kemudian tuan-tuan sekalian, selain daripada itu, saya ambil kesempatan juga mengingatkan diri saya dan sekalian kita semua, kita dalam Masjid Nabawi, kita datang untuk buat umrah ni, kita begitu pulun, orang utara pergi pulun lah, begitu nak masuknya dalam Rauzah Masjid Nabawi. Tetapi dalam masa sama juga kita tanamkan azam dalam diri kita untuk kita nak masuk di Rauzah Malaysia. Apa dia? Majlis-majlis ilmu. Jangan kita tinggalkan semasa kita berada di tanah air kita. Tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah sekalian, Rauzah Masjid Nabawi ini hadnya tuan-tuan boleh tengok. Hadnya ke depan sekali, tak apalah. Kalau tuan-tuan dah keluar pagar tu, tuan-tuan akan keluar terus. Tuan-tuan nampak ada pagar tu? Ada kamera tu? Tak apa, tak kita lebih dekat lah. Kan? Had Rauzah sebelah belakang adalah tiang yang macam ni tapi ada bunga. Tiang yang macam ni tapi ada bunga, had Rauzah sebelah belakang. Kita akan masuk Rauzah daripada sebelah belakang. Pintu Rauzah laki perempuan ni sama. Dulu beza, Rauzah perempuan sana, laki sini. Pintu Rauzah perempuan laki sama. Kita akan masuk melepasi dia punya immigration. Dia ada immigration nusuk tu kan, dia akan tengok cek. Cumanya dia ada letak had lah kan. Dia akan letakkan had, orang perempuan tak boleh pergi rapat sampai ke mihrab. Sampai ke mimbar. Dulu kalau kita main umrah, dia ada beza kapet hijau dengan kapet merah. Kapet hijau itulah Rauzah. Sekarang ni tak ada beza dah tuan-tuan. Yang kita nak tahu bezanya apabila kita tengok tiang. Tiang ini tuan-tuan, saya nak cerita had sebelah belakang. Had sebelah belakang Rauzah. Tiang dalam Rauzah, tiang dalam kawasan Rauzah ada 2 jenis. Yang pertama tiang macam ni, yang kedua tiang kosong. Dia kosong. Ni tak ada, ni line post tak ada. Itu bukan kawasan Rauzah. Dia berada di mana? Mungkin berada di Tuan Haji ni, di belakang sini. Tiang, situ. Tuan nampak tak? Bila kita masuk daripada sebelah belakang, bila kita masuk Rauzah daripada sebelah belakang, solatlah melebihi tiang yang macam ni. Bukan tiang ni lah, pasal belakang ni ada lagi tiang macam ni. Dia besar, Rauzah ni luas. Tapi solat lepas daripada tiang yang berbunga, itu hak Rauzah sebelah belakang. Nampak tak? Itu masih Rauzah. Ini dah kira dah depan sangat dah ni. Belakang. Kuning tu dia mana belakang lagi. Bagai yang kita Paling depan lah ni. tak boleh. Rauzah. Maksudnya belakang ni ada lagi bunga lah. Pakai putih tu. Yang ni kah? Yang tarik kuning tu. Okey. Pagar putih dia ada had. Had Rauzahnya sehingga sini saja, sehingga sini. Ini tak boleh dah.
Maknanya tuan-tuan jangan semayang dekat mimbar sangat. Jangan semayang sangat dekat mimbar. Takut-takut kita semayang terlebih mimbar. Ini semua raudhah, lebih mimbar bukan raudhah. Walaupun depa kata raudhah, bukan raudhah. Nabi kita bersabda di antara rumah aku dan mimbarku. Nampak tak? Jadi kalau had tu masuk dalam dia tempat dia luas. Bagi orang tak bisa masuk tu mungkin nampak macam sempit, dah ada luas kan. Jadi semayanglah sini boleh, sini boleh, sini belakang, sini boleh, luas lagi. Saya cerita Syasyak kerana bila kita masuk raudhah Kelang Kabut, tak ada masalah tuan-tuan, situ sini orang pakai semayang habis dah tempat untuk kita. Masuk tu kira dah puluh lah, tak boleh lah nak cerita sana cerita sini kan. Kemudian tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, ini kubur makam Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia sambungan. Ini sebelah kiri, ini sebelah makam Nabi kita. Jadi pagar ini dia sambungan daripada sini. Nampak tak? Jadi Nabi kita ni wafat, kepala Nabi kita di sini.